أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبه السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبه السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 هجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak layak bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Itu adalah daripada kurniaan Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua-dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selainnya hanyalah nama-nama yang kamu ciptakan, baik oleh kamu sendiri maupun nenek moyangmu.
Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain daripadanya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai kedua-dua penghuni penjara, salah seorang antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya, manakala yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebahagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah perihal kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kerana itu dia Yusuf masih dalam penjara beberapa tahun lamanya. Dan raja berkata kepada para pembesar kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai pembesar-pembesar, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Ta'burun al-itibar dan al-abirah, iaitu suatu keadaan yang dapat menjelaskan pengetahuan yang terlihat konkret kepada pengetahuan yang tidak terlihat abstrak, seperti diungkapkan surah Ali Imran 3:13. Adapun takbir khusus digunakan dalam pengertian takwil mimpi, iaitu mentakwilkan sesuatu mimpi dengan makna-makna tertentu, seperti diungkapkan dalam surah Yusuf 12:43. Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Sesungguhnya Raja Mesir Rayyan bin Walid bin Harwan bin Irasyah bin Qaran bin Amir bin Amla bin Lawus bin Sam bin Nuh bermimpi melihat perkara yang sangat menakutkan dalam tidurnya. Dia bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau serta 7 tangkai lainnya yang kering. Dikumpulkanlah tukang sihir, para peramal, orang-orang yang pandai dan para ahli nujum untuk menjelaskan mimpinya itu. Setelah raja menceritakan mimpinya itu kepada mereka, mereka berkata, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua yang teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai mentakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Surah Yusuf 12:45. Mereka pun mengutuskan untuk menemui Yusuf AS, lalu dia menceritakan kepada Yusuf tentang mimpi raja itu. Yusuf berkata, agar kamu bercucuk tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu berikan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit daripada apa gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun yang manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka mengutip anggur. Surah Yusuf 12:47-49. Maka sesungguhnya lembu yang gemuk itu menandakan musim-musim subur, sedangkan lembu yang kurus itu menandakan musim kemarau. Demikian pula dengan tangkai-tangkai gandum yang hijau dan yang kering. Setelah mendapatkan penjelasan daripada Yusuf, utusan itu menemui raja lalu mengkhabarkan
kepadanya sebagaimana yang diterangkan Yusuf. Maka raja pun mengetahui bahawa apa yang dikatakan Yusuf itu benar. Kemudian raja berkata, bawalah dia ke hadapanku. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihatku dalam tidur seakan-akan dia melihatku ketika terjaga, maka kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan keterangan bahawa orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, kelak dia akan melihat Nabi di hari kiamat. Ini merupakan berita gembira bagi orang yang bermimpi berjumpa dengan baginda atau seolah-olah dia bertemu. Ini merupakan berita gembira bagi orang yang bermimpi berjumpa dengan baginda atau seolah-olah dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan bangun. Hal ini khabar gembira yang menunjukkan atas penghormatan yang bermimpi. Seseorang tidak akan melihat Rasulullah dalam mimpi melainkan dalam hatinya cinta pada Nabi dan sentiasa dalam hidayah Allah. Bahawa bermimpi bertemu Rasulullah itu adalah benar dan bukan dengan bentuk yang tidak jelas, kerana syaitan tidak dapat membuat khayalan pada manusia mengenai bentuk jasad Nabi. Ini merupakan keistimewaan Nabi atas pendapat yang sahih. Daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi baik adalah berasal daripada seorang yang soleh adalah satu bahagian daripada 6 atau 40 bahagian kenabian. Semenjak kecil lagi, Yusuf AS sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang Nabi Allah. Setelah meningkat dewasa, Allah memberikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Pada saat Raja Mesir meminta takwil daripada mimpinya, tiada seorang pun yang mengetahuinya. Yang terungkap hanya kata-kata, itu hanya mimpi-mimpi kosong, dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpi seperti itu. Ketika ada seseorang memberitahu bahawa ada yang mampu mentakwilkannya, raja pun memintanya supaya dihadapkan kepadanya. Setelah diberitahukan kepada Yusuf tentang mimpi raja itu, Yusuf tidak mahu segera keluar dan menghadap raja, kecuali apabila dirinya dibersihkan dulu daripada tuduhan yang menyebabkannya dipenjarakan dan diumumkan kepada khalayak ramai tentang kebersihan dan kesucian dirinya. Setelah semuanya jelas, barulah Yusuf keluar, lalu diangkat menjadi bendahara negara. Yusuf diangkat dan terhormat kerana ketaatan dan kesabarannya dalam menghadapi hawa nafsunya serta menjaga diri dan daripada kemaksiatan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman kemudian sabar menghadapinya, kecuali akan bertambah kemuliaan baginya. Sadaqallahul azim.